untuk sumbangan teknologi dalam unit yang ke-6 iaitu zaman prasejarah. Manusia zaman dulu mereka ni sebenarnya memang bijak-bijak. Iaitu kalau kita lihat perkembangan teknologi dalam kehidupan manusia, perubahan dalam pertanian di mana pada zaman dahulu orang-orang dahulu menggunakan peralatan asas seperti batu dan juga kayu. Korang tengok kalau dia nak korek pun korang tengok dia nak korek pun dia guna tulang, kemudian dia nak bercucuk tanam dia nak buat lubang tu kan, dia guna kayu, nampak tak? Dia guna kayu untuk buat lubang, dan menanam benih serta sebagainya. So ini kita kata sebagai pada masa dahulu menggunakan peralatan yang asas sahaja. Tetapi zaman sekarang ni, ni dia menggunakan jentera untuk meningkatkan hasil pertanian. Jentera ni, korang tengok ni. Nampak ni. Ni siapa ni? Jap, cikgu tengok. Ke Naufal ni? Tiba-tiba ada orang. Itulah. Kalau tak Naufal pun, ini bukan Naufal ni. Ini kalau tak Naufal pun Faisal. mungkin Ibrahim ataupun Ahmad Afam ni. Ataupun Faisal. Tapi tengok muka, yelah macam tu. Cikgu tu, cikgu. Cikgu takkan kecil tu, cikgu. Kan? Tengok. Cikgu dulu. Cikgu dulu. Melampau betul. Tengok kaki pun tak sampai. Kaki pun tergantung. Duduk kaki tergantung. Tak sampai pijak dia. Sian dia. Jadi, kalau kita lihat. Kaki pun tak sampai. Macam mana nak bawa bulldozer ni. Kan? Bulldozer ni lagi besar daripada dia. Kan? Jadi, inilah zaman sekarang menggunakan jentera untuk meningkatkan hasil pertanian. Itu perubahan dalam pertanian. Kemudian perubahan dalam komunikasi. Ini dia. Dalam komunikasi, orang dahulu kalau dia nak berkomunikasi, dia akan menggunakan lukisan, asap dan bunyi. Orang zaman dulu ini lukisan. Dia lukis. Kemudian dia gunakan asap untuk bagi tahu orang yang jauh. Kita dah dekat sini. Itu asap. Ataupun bunyi. Buat bunyi untuk orang tu dengar dan tahu ada sesuatu. Perubahan dalam komunikasi. Zaman sekarang, zaman sekarang ni menggunakan alat komunikasi moden. Seperti apa? Gunakan laptop. Laptop dalam bahasa Malaysia apa? Komputer. Tak. Komputer riba. Laptop dalam bahasa Malaysia dipanggil komputer riba. Kerana kamu boleh letakkan dia di atas riba. Tahu riba? Peha lah. Kamu boleh letak atas peha dan buka. Itu dipanggil komputer riba. Ataupun laptop. Kemudian yang ini apa? Telefon pintar. Telefon bimbit. Telefon bimbit ataupun telefon pintar ataupun smartphone. Pun boleh juga nama dia gitu ya. Handset lah. Telefon apa? Handset. Bukan Bukan handset. Habis tu? Telefon lah kan. Itu telefon bimbit. So menggunakan alat komunikasi moden bagi memudahkan dan mempercepatkan urusan. Inilah dia. Okey. Jadi itu tentang perubahan komunikasi. Macam sekarang ni lagi maju. Iaitu kamu semua nak belajar tak perlu keluar rumah pun. Duduk dalam rumah, buka laptop, buka phone, buka PC, dah boleh belajar macam-macam. Kan? Naufal, lubang hidung tu bawah sikit. Kamera kamu dekat sangat, nampak lubang hidung. Kan? Takut nanti dah. Jangan ditekan, takut tak hidung keluar lekat kat kamera. Sudah. Sudah. Okey, baik. Sudah. Nanti kadang ada yang gini-gini nanti. Kan. Okey Naufal, hati-hati ya. Busuk sampai sini. Amboi Yauni, kau ingat kau seorang ada sudu? Kami tak ada sudu.
Okey. Baik. Nah, dia nak tunjuk sudu dia besar juga. Ikutlah kan. Jap. Nak tanya Amani. Amani ni sebenarnya kat rumah ke dekat kedai Dobi? Saya kat rumah. Kat rumah. Habis tengok belakang tu banyak baju-baju disangkut tu. Macam kedai Dobi pula. Oh, bukan eh? Takkan kedai Dobi ada rak buku kot. Yelah, sambil mencuci, sambil baca buku. Kan? 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 Jadi tak apa. Itu maknanya di Salah bilik. satu Dobi ni penuh barang saya. Oh, okey. Baik. Penuh barang kamu ya. Wah, tapi macam pakaian nak pergi majlis pun ada, nak pergi ke korporat pun ada. Wah, lain macam Amani ni. Dalam diam-diam rupanya ada syarikat sendiri. CEO. CEO. Okey. Baik. CEO tu apa? CEO tu binatang kecil-kecil kalau kena badan gatal. Warna kuning tu. Tu CEO. Terus Amani pening. Apa benda pula ni? Okay. Terus Amani pening. Aduh. Taklah. CEO tu ketua syarikat. Ketua syarikat. Itu CEO. Ada CEO binatang kuning-kuning kena badan gatal. Tu tungau. Okay, baik. Okey. Baik. Kita sambung. Naufal, mata Naufal. Mata. Naufal ni kan. Ingat dia seorang ada mata. Orang lain tak ada mata. Okey. Baik. Kita sambung. Okey. Kita lihat perubahan dalam sistem pengangkutan. Masya Allah. Masa dahulu menggunakan perahu lah orang dulu-dulu. Perahu yang diperbuat daripada batang pokok. Okey, perahu yang diperbuat daripada batang pokok. Ya, ada yang kata ini perahu, ada yang kata ini sampan. Samalah tu. Sama. Okey. Jadi ini guna perahu. Jadi macam mana nak guna ni cikgu? Korang masuk dalam tu, kemudian nanti kan engkau duduk di kayuh. Ambil pemdayung dia tu dan dayung. Dayung kiri, dayung kanan, dayung gitu. Sambil nyanyi kau. Kan sambil nyanyi. Tapi kalau dah mendayung tu dia kena nyanyi lagu pelan-pelan. Dia tak boleh lagu laju-laju. Lagu rap tak boleh. Kan. Dayung, yuk aku nak pergi ke sini dan seterusnya. Tak jadi. Dia kena pelan-pelan, lagu pelan-pelan. Okey. Jadi gunakan perahu yang diperbuat daripada batang pokok. Tapi sekarang ni guna perahu lagi ke? Lainlah sekarang. Sekarang guna kapal lah kan. Kapal yang lebih selamat dan menjimatkan masa sebab kapal ni laju. Nampak tak? Tapi macam kapal ke? Kapal lah ni. Kan kadang-kadang tapi dia kadang-kadang bukan dipanggil kapal sebenarnya. Kadang-kadang dipanggil ini, iaitu apa? Ferry. Betul? Ferrari. Ferrari cikgu. Bukan Ferrari lah, Ferry. Lain. Ferry lah. Oh, ferry Ferry bukan yang ini ke? Ferry yang terbang. Bukan. Bukan. Salah tu. Salah. Oh, ferry tu yang Dia macam cikgu ni. okey. So, macam mana sebut ni? Ferry, betul? Astaghfirullahalazim. Betul sebutan dia ferry. Ni betul ferry? Free. Ferry, betul. Ni ferry kan ni? Ke macam mana? Wah, lain macam. Nampak itu lain macam Nafal. Jadi Amani macam mana nak sebut dia ni Amani? Ferry kan? Ferry. Ferry lah. Oh, ferry lah. Kan. Apa ferry pula? Kan? Itu lain macam. Okey, jadi ini namanya ferry. Bukan ferry, ferry. Okey. Jadi zaman dulu naik sampan. Tapi ini bukan ferry, ini kapal. Yelah, ini bukan ferry, ni kapal, betul. Ni kapal. Jadi dulu naik sampan perahu, sekarang ni naik kapal. Bagus sekarang Ada perubahan dalam sistem Dulu pengangkutan. free, sekarang mahal. Dulu free, sekarang mahal. Oh ya.
Dulu Oh, buat sendiri, sekarang kena beli. kena. Oh, okey, baik. Oh. Kalau naik bot ni ataupun naik kapal ni, boleh tak bila kita dah sampai satu tempat kita tekan loceng ting, kemudian diminta turun di sini. Macam naik bas tu. Kan naik bas kan dia ada tekan ting kemudian turun bawah. So kalau naik kapal ni boleh tak? The Tak ting. Oh tak boleh. Oh tak boleh. Kalau naik kapal terbang boleh kan? Tanya Naik naik kapal terbang dia berdiri macam tu kan sebab dah lagi penuh kan. teruk. Lepas tu turun ting kan. Lagi teruk. Oh ya ke? Sebab kawan cikgu cakap kan, kawan cikgu cakap, dia kata kalau dia naik kapal terbang dulu sampai berdiri tepi pintu penuh. Ah, Macam kemudian kalau ada yang bising-bising kan, dia punya pilot cakap, dia punya bising-bising kan, kalau ada bising-bising pilot dia cakap apa tahu? Pergi main kat luar. Pergi buka pintu main kat luar. Tengah terbang ni. Pergi main kat luar. Nanti kalau dah habis main masuk balik. Dia kata macam tu. Pelik juga tu. Okey, baik. Itulah dia masak. Lain macam baik. Sekarang ni kita lihat. Okey. Apa lagi perubahan? Perubahan dalam keperluan rumah. Korang tengok orang dulu-dulu. Sian orang dulu-dulu kan. orang dulu guna kayu. Masa guna dahulu elektrik. menggunakan kayu api untuk memasak. Nak masak guna kayu api. Nampak tak? Kayu api untuk memasak. So dia nak buat macam mana? Masa zaman dahulu mana ada lighter, mana ada mancis. So dia lagakan batu tu. Batu tu dengan kayu. Sampai bunyi keceh, 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 keceh. Macam lagu pula. Bukan. Macam tu. Keceh, keceh, otak nyala pula. Gitu. Tak ada lagu, tak ada lagu. Kan. Jadi menyala. Begitu. Jadi ini untuk memasak. Sekarang ni orang dulu susah nak masak. Sekarang ni tengok guna dapur elektrik kau. Guna dapur elektrik. Guna dapur elektrik. Yang lebih mudah dan selamat. Masalahnya dah ada Tapi bilik elektrik lah lagi bahaya. sebab Sebab apa? Ha. Dia sebab So tengah masak nanti kalau kena elektrik dia akan masak jik keras. Gitu. Ke macam ni? bukan cikgu, bukan salah tu. Bukan. Okey, baik. Tapi satu je nak bagi tahu. Walaupun sekarang ni guna dapur elektrik kan, tapi cikgu percaya mesti korang ni kan tak pernah masak. Betul. Pernah masak. Betul. Pernah masak? Pernah masak apa? Pernah Masak apa? Masak Maggi. Masak Maggi. masak telur. Masak telur. Saya telur tak makan, Maggi tak masak, mak saya buatkan. Telur saya tak makan. Oh, ya ke? Eloklah. Tapi kalau ada masa belajarlah masak. Takut nanti masak air pun hangit. Astagfirullahaladzim. Macam mana masak air hangit? Mana ada cikgu? Cikgu fikir. Bila masak air boleh hangit? Itulah. Tengah fikir. Macam mana masak air pun hangit? Pelik sangat tu. Jadi belajar-belajarlah memasak. Macam Amani ni kalau dia belajar masak dia mesti sedap. Mesti sedap ni. Kan. So bila tak reti masak. Tak tahu macam nak buat telur. Oh, ya ke? Alah, senang je. Bak kata mak kamu kan, alah masak ni campak-campak je. Campak-campak dalam kuali jadilah. Saya pandai masak. Pandai masak. Masak apa, Faisal? Main masak-masak. Masak apa? Pandai main masak-masak. Itu main masak-masak, bukan Saya masak. pandai main masak-masak. Bukan main. Bisa pasal. Main masak-masak masak aku. Kan aku. Jadi okey, baik. Yalah. Korang dulu memang suka main masak-masak yang ada pinggan cil. Lepas tu letakkan teddy bear kan. Ni makan ya. Ni makan ya. Ni makan ya. Oh tak, saya bagi carrot yang tak rebus lagi. Okey, tak rebus lagi. Nah, makan ya. Makannya. Lepas tu siap marah lagi. Apa saya tak makan tak habis ni? Kan? Siap bagi aiskrim tu kat teddy bear tu. Bagi aiskrim. Apa saya tak habis ni? Kau ni teruk lah. Fir, habiskan. Dia bagi Yang saya tak habis. aiskrim. Habiskan. Jadi Oh tak, saya kalau saya masak, saya ambil saya baling, saya habis. Kau buat magic yang depan-depan teddy bear tu. Ting, habis. Pandai. Saya adik saya. Saya tengok Nafas cikgu. Itulah.
Naufal. Naufal dia memang dia suka letak. Nampak? Naufal, kau ingat kau seorang ada recorder? Kau ingat kau seorang jadi recorder? Sekarang pun ada lah. Kan? Kami pun ada tahu. Recorder kau ada berapa lubang? 7 lubang kan? Kami ada 10 lubang. Kan? Ya. Ada 10 lubang. Siapa pandai main recorder kat sini? Tak rasa mana cikgu pandai lah. Ya, recorder ada berapa lubang berapa lubang tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 10. 10 lubang. Salah. Kenapa? Betul. Sebenarnya ada 12. Itu macam betul dekat anak cikgu punya Tu yang kat depan tu satu. Lepas tu kat ujung tu satu lubang. Subhanallah. 12 12 kan? Tapi nak tiup dia mesti macam tu. Bukan ke belakang macam tu. Kan? Naufal, kelam muzik. Naufal, kan? Tu tahu lagu tu tahu. Lagu tu. Skat tahu dah lagu tu. Lagu negaraku kan? Nampak tak? Dia tiup pakai sini tapi gatal kat mata. Pelik betul kan? Okey, baik. Aduh, abang ni pun pening lah cikgu ni. Naufal. Okey. So bermakna keperluan rumah. Dulu nak masak guna kayu api, sekarang guna dapur elektrik. So kena hati-hati ya. Takut nanti elektrik pula yang akan berbahaya. So kalau kita lihat sumbangan teknologi ini membawa banyak perubahan dalam kehidupan manusia. So kehidupan pada masa kini adalah hasil daripada inovasi. Apa itu inovasi? Kemajuan teknologi yang sentiasa berkembang. Macam kita tengok sekarang ni okey, apa yang kita ada sekarang ni semuanya teknologi. Contoh, pen kita yang kamu pegang tu Amani, itu teknologi. Dalam tu ada dakwat, kemudian ada dia punya cover, kan? Itu teknologi juga. Tu yang Naufal pakai headphone tu. Pun juga teknologi. Boleh pun. Tak jadi apa-apa pun kalau saya guna kat Cikgu, sini. tengok Naufal cikgu. Itulah. Kan? So boleh Cikgu masuk. tengok Naufal. Tak, cikgu tengoklah ni. Okey, dia suruh tengok, aku tengok juga. Baik. Kemudian tengok macam Auni. Dulu pakaian orang dulu-dulu, okey, satu color je. Sekarang macam-macam color dia. Warna putih ada, warna hitam jalur pun ada. Tu teknologi tu. Kan? Jadi semuanya kehidupan kita adalah hasil teknologi. Macam mana benda like pen. cikgu kata teknologi kan? Kenapa kalau saya buat benda tu teknologi tak jadi apa-apa? Kenapa tak jadi apa-apa? Sebab kalau kamu buat macam tu, kena atas kertas pandai. Kalau macam ni memang tak jadi apa-apa. Kan? Bukan like atas kertas, skrin. Dah kertas. cikgu kata teknologi kan? Saya buatlah atas skrin tak jadi apa-apa pun. Tak jadi apa-apa. Tak, sebenarnya Amani, kamu nak tulis kat skrin jadi apa? Daripada skrin jadi apa? Transformer. Tak jadi orang lain ke? Ke macam mana? Kan? bukan. Jadi like macam tekan. Naufal jangan macam-macam Naufal. Tekanlah kan. Cikgu pun cuba tekan. Cikgu jangan. Nanti habis isi cikgu. Tak jadi apa-apa tak jadi apa-apa, tak apalah, biarlah dia macam tu. Cuma pen cikgu, pen korang ada dakwat, pen cikgu tak ada dakwat. Itu je lah kan perbezaan dia. Kenapa? Memang macam tu. Pen cikgu tak ada dakwat. Okey. Baik. Tak buat lagi masih tengah. Baik. So kalau kita lihat di sini, okey, iaitu berkaitan dengan Pulaknya pensel. sumbangan teknologi ini. So kita lihat seterusnya. Inilah dia, okey, eksperimen yang kamu kena buat di sekolah. Ada buat ke di sekolah model kenderaan mesra alam? Tak ada Belum. Belum lagi. Saya buat Okey. kereta ada lah. Buat kereta okey. Baik, bagus. Jadi, okey, dengan itu kalau kita lihat okey, bahawa inilah dia zaman prasejarah yang telah kamu belajar. Jadi dengan itu kita telah pun tamat unit yang ke-6, iaitu zaman prasejarah. Iaitu kita dah belajar kenali zaman prasejarah, kita dah belajar lokasi zaman prasejarah di negara kita, kemudian kita dah belajar kehidupan manusia zaman prasejarah,
dan sumbangan-sumbangan teknologi. Baik. So dengan itu jom kita jawab soalan di muka surat 84. Jom sama-sama kita buat okey, iaitu soalan fikir dan jawab. Baik. Tandakan right pada pernyataan yang benar dan tandakan pangkah pada pernyataan yang salah tentang menghargai tinggalan sejarah. So nombor 1 kita tengok tinggalan sejarah boleh dijadikan panduan dan iktibar kepada masyarakat sekarang. Betul atau salah? Betul. Tinggalan sejarah boleh dijadikan panduan dan iktibar, so kita tanda betul. Macam tu. Ya. 2. Memelihara tinggalan sejarah akan menyebabkan sesebuah negara dianggap ketinggalan zaman. Okey. Fahami. Memelihara tinggalan sejarah, menjaga tinggalan sejarah akan menyebabkan sesebuah negara outdated, ketinggalan zaman. Betul ke salah? Ada ke fahami? Salah. Ya, memelihara tu menjaga tinggalan sejarah dia tidak akan menyebabkan negara kita ketinggalan zaman. Baik. Yang ketiga, kawasan tinggalan prasejarah boleh dijadikan kawasan tarikan pelancong. Boleh tak? Tak boleh. Boleh. Ya, sebenarnya ianya boleh. Betul. Sebab orang datang nak tengok tinggalan sejarah zaman dahulu. Memang boleh. Yang keempat, manusia zaman prasejarah hanya mementingkan diri sendiri dalam masyarakat. Betul ke? Tidak, sebab dia berkongsi makanan. Ya, tidak. Sebab apa? Apa buktinya? Zaman prasejarah dulu mereka berkongsi makanan. Jadi sebab itu dia tidak mementingkan diri sendiri. Dan yang kelima, zaman prasejarah. Ni kenapa dengan kertas tu ni? Okey, kertas yang kamu pegang tadi tu. 5. Zaman prasejarah dapat dijadikan panduan supaya masyarakat sekarang lebih maju dan bekerja sama. Betul atau salah? Betul. Betul. Okey. Kenapa ada batu macam tu? Boleh macam bawah tu. Iyalah. Kita nak jawab ni. Lengkapkan Tak, nama peralatan tinggalan sejarah yang berikut. Ni apa ni? Okey. Jawapan yang pertama. Ya, iaitu yang ini ialah kapak batu. Kapak. Ini tulang mawas. Betul. Kapak batu. Yang sebelah kanan tu tulang mawas. Tak, masalah saya nak jawab. Tembikar. Tulang mawas tu. Yang bawah sekali, yang bawah tu tembikar. Tembikar. Ya, yang ada bawah dia. itu adalah tembikar. Bukan tembikai bukan tembikai. Tembikai tu buah. Tembikar. Ya. Dan yang ini Kapak genggam. ya, kapak genggam. Bukan karpak. Karpak tu pakai kereta. Karpak. Ini bukan, ni kapak. Kapak genggam. So kita dapat kapak batu, tulang mawas, tembikar dan Kapak genggam. genggam. Bagus, kapak genggam. Jadi pengetahuan tentang sejarah ini, prasejarah mendorong kita sentiasa berusaha dan bersedia berani menghadapi sebarang cabaran. So, dari sudut diri, sikap kreatif dan inovatif serta tidak jemu berusaha, itu sebenarnya nilai orang zaman prasejarah. Dia kreatif, dia inovatif dan tak jemu berusaha nak majukan diri dia. Sebab itu dia dapat mencipta ciptaan yang berbeza-beza. Dari sudut masyarakat, perkongsian idea dan tenaga daripada individu yang kreatif dan inovatif membantu masyarakat menghadapi cabaran semasa. Dan dari sudut negara, masyarakat yang bersedia menghadapi cabaran akan menjadi pemangkin, akan menjadi pencetus
kepada kesinambungan pembangunan dan kemajuan negara pada hari ini. Memang hebatlah zaman prasejarah ni. So inilah dia kemajuan pada hari ini ialah hasil perkembangan kehidupan masa lalu. Maknanya sekarang ini, okey, kamu tahu tak pada zaman sekarang ini, Kapak Genggam, zaman dulu memang kita tak ada kemajuan, sekarang sudah ada kemajuan. Kerana apa? Kreatif. Siapa sini kreatif?